Saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching, kemudian terakhir Yang Berhormat Farid sebelum Menteri menjawab. Silakan Yang Berhormat Speaker, Bandar minta Kuching. tambah masa lah. Banyak orang yang nak ucap lagi. Sila Bandar Kuching. Kenapa tak boleh tambah masa untuk semua orang nak ucap? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya Speaker, mula, kita tunggu 7 bulan untuk 5 minit pun tak dapat untuk bahas. 7 bulan kita tunggu untuk 5 minit nak bahas, tak dapat bahas. Kita nak rekodkan dalam Hansard ya. Kerana speaker bagi Menteri Agama 1 minggu untuk jawab soalan. Kita nak 5 minit pun tak dapat. Terima kasih. Sila Bandar terima Kuching. kasih. Saya harap akan bagi sikit injury Dah time tunggu lah. daripada Speaker, pagi. saya Jadi harap sebelum. boleh kita panjangkan menunggu masa daripada pagi untuk sampai sekarang tak berbincang. dapat. Kita pun ada masalah banyak Okey. dekat kawasan kita. Okay, Kita terima nak kasih. bukakan. Okay. Sila Wabi Sila Bandar Kuching. reset lah. Bagi injury time santai. Kita mesti tambah hari bersidang Masih lah. berjalan. Bandar Kuching Bersidang masih berjalan. penuh 20 hari. Okay. Kita semua dapat peluang untuk berbahas. Itulah cadangan saya. Besok Bagi lagi. saya murahkan. Okay, sebelum saya mula, saya ingin mengucapkan tahniah dan menyatakan kebanggaan saya terhadap doktor-doktor muda yang telah menunjukkan kematangan dan bagaimana protes dapat dilakukan secara aman tanpa menjejaskan kualiti penjagaan pesakit atau patient care. Ini adalah sebahagian daripada demokrasi yang sehat dan kita tidak boleh menghalangnya. Oleh itu saya menyeru dengan sekeras-kerasnya agar Kementerian Kesihatan akan memberhentikan semua siasatan ataupun tindakan tata tertib terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam hal ini dan ini tidak akan memberikan kesan negatif ke mana-mana keputusan pada masa depan sama ada HLP, penempatan tetap maupun beasiswa pada masa depan. YB Menteri, saya menghargai bahawa YB Menteri duduk di sini mendengar. If you can do one right thing, YB Menteri, tolongkan mempertahankan hak dan kebajikan doktor-doktor dan pekerja kesihatan di bawah seliaan menteri. This is your most basic responsibility as a health minister. Protect your fraternity and don't. Jangan menyalahkan mereka kononnya membesar-besarkan keadaan seperti yang berlaku di Hospital Klang. Tugas YB adalah untuk menyiasat, menyelesaikan mana-mana isu, bukan menyalahkan mereka yang membongkarkan isu ini. Dengan izin, if we fail to protect our healthcare workers, how are we going to take care of our people? Dengan izin. Yang di-Pertua, isu kontrak ini telah banyak kali saya bahas di Dewan ini. Jadi saya tidak akan mengulangi isu-isu yang sama. Tetapi izinkan saya cadangkan untuk memberikan cadangan yang lebih komprehensif untuk deal with the systemic issues. Jadi pertama, Kementerian haruslah membuat satu perancangan kajian sumber manusia yang lebih komprehensif. Yang ini merangkumi keperluan untuk KKM, hospital di bawah MOHI dan swasta. Kemudian dasar dibuat berdasarkan keperluan tersebut. Nombor 2, rasionalisasi bilangan sekolah perubatan awam dan swasta. Semak nombor sekolah perubatan yang disenaraikan dalam jadual kedua. Dan kita kena melihat semula dasar masuk sekolah perubatan. Ketiga, kita kena menilai semula skop pekerjaan dan latihan kepakaran supaya untuk menjadi seorang pakar yang lebih spesifik terhadap disiplin yang diceburi. Saya akan berikan contoh. Tidak perlu semua yang melakukan obstetrik dan gynecology selama 4 tahun jika mereka hanya mau melakukan obstetrik saja. So it has to be more specific. It has to be reformed. 1 minit. Sorry. I'm so sorry ya. Tak sempat Kelang. Jadi mungkin kerajaan dapat membuat satu program latihan kebangsaan. Ini bukan saja untuk pakar tetapi pegawai-pegawai perubatan secara keseluruhan. Mungkin boleh melatih semula GP secara besar-besaran. Dapatkan mereka untuk kepakaran dalam maybe family medicine, penjagaan geriatric, diabetes, NCDs dan lain-lain. Keempat, hospital KKM dan hospital MOHI haruslah mengimplementasi satu sistem yang telus yang membolehkan satu rotation system untuk memastikan penjagaan keperluan dan perkhidmatan pesakit dan latihan adalah bersama dan seimbang. Nombor 5, atasi halangan yang disebabkan peraturan di JPA untuk memastikan kelancaran perkhidmatan dan latihan pekerja kesihatan. Jangka panjang, kita kena memperkasakan KKM dan mempertimbangkan untuk menempatkan semula skim perubatan dari sistem JPA ke KKM. Benarkan kementerian untuk membuat keputusan sebab mereka lebih memahami keperluan sumber manusia bidang kesihatan di negara kita. Dan terakhir, health financing reform. Saya tidak akan huraikan lama. Tuan Yang di-Pertua, memang tidak lengkap jika saya tidak bahas dah habis COVID. Saya tidak perlu mengingatkan semula betapa tenatnya keadaan COVID ini. Ini kita kena tanya, kenapa kita sampai ke tahap ini?
the reason why sejak mulanya asas dan prinsip kawalan penyakit penjangkit tidak diikuti, iaitu fast detection, quick isolation. Kerajaan masa itu telah melakukan kesilapan untuk tidak memperkasakan dan meningkatkan kapasiti contact tracing kita. Kita boleh mengarahkan tenaga kerja sekarang beribu-ribu untuk membuat vaksinasi. Kenapa kita tak kerahkan tenaga kerja masa itu untuk buat contact tracing? Sebenarnya first liners bukan pekerja-pekerja di hospital. First liners adalah contact tracers. Kalau contact tracers collapse, the hospital will collapse. And this is what has happening. The sporadic cases yang kita nampak disebabkan our first lines contact tracing FTTIS tidak dilakukan. Sekarang kita ada Greater Klang Valley Task Force dan mereka lakukan satu search course. Tapi kebimbangan saya, we cannot just look at Klang Valley. Apa yang berlaku di Selangor, di Klang Valley adalah because of what happened for months before. And trust me, it is happening di negeri-negeri yang lain, terutamanya di Perak, di Kedah dan juga di Pulau Pinang. Kita kena tingkatkan kapasiti hospital kita untuk buat FTTIS, untuk vaksinasi, bukan saja vaksinasi. Everything, it has to come together. Jangan saja letak semua eggs in one vaccination basket. Oleh itu saya menyuruh Kementerian Kesihatan. Bandar Kucing minta telah. Okey, silakan. Terima kasih Bandar Kucing. Bandar Adakah Kucing Bandar masa dah Kucing tamat tahu Bandar Kucing. bahawa Last one. di dalam daerah Kampar, pesakit COVID tidak akan dirawat di kawasan Kampar kerana tiada hospital COVID. Okey, apa yang akan berlaku jika sesakit disahkan seorang pesakit COVID, dia akan dihantar ke hospital Ipoh untuk dirawat. Di mana terdapat keperluan untuk hospital baru telah pun dicadangkan dan dibentangkan pada tahun 2019. Dan pada letak sesi jawatan lah. hospital, pada sesi parlimen yang lalu, penting takkan speaker sedikit je. Pada sesi parlimen pada bulan 12 yang lalu, kerajaan telah mengatakan sedang dalam proses mengenal pasti tapak hospital yang baru. Hingga hari ini tapak hospital tersebut lagi belum dipastikan. Okay, terima Jadi kasih, Kampar. saya tidak hairan kalau terdapat begitu banyak kes yang tidak dapat dirawat kerana hospital tapak pun tak dapat dicari. Memang. Adakah kerajaan telah pun membatalkan cadangan pembinaan hospital Kampar tersebut secara senyap-senyap seperti apa yang telah lakukan kepada terima ordinan kasih. darurat Terima kasih ini. Kampar. Menteri Itu letak saya nak tanya jawatan. Menteri Saya Kesihatan. rumuskan. Apa terjadi kepada hospital Kampar sekarang? Saya akan rumuskan dengan 4 cadangan cepat sangat cepat. Nombor 1, untuk memastikan disaster in Klang Valley does not happen ourselves. 4 things. Pentingkatkan FTTIS. Kedua, lebih banyak stok vaksin haruslah dihantar kepada negeri-negeri tersebut. Jangan hanya berdasarkan pendaftaran MySejahtera. Ketiga, memperkasakan pengurusan bencana peringkat negeri. STFC, SDMC di Sarawak. Kita kena perkasakan setiap negeri. Keempat, perkongsian data secara lebih menyeluruh, terperinci dan granular kepada semua kerajaan negeri, pakar-pakar perubatan dan rakyat tersendiri. Terima kasih. Dengan itu, Bandar Kucing, Bandar terima kasih. Kucing. Terima Bandar kasih Kucing. Bandar Kucing. Terima kasih. Saya ada Masa cadangan dah juga. tamat, Terima kasih Bandar Kucing. Ya, Gepong. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Farid.